Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan soalan kimia SBP 2017. Kita mulakan dengan soalan 7. Jadi soalan 7, jadual 7.1 menunjukkan jisim atom relatif dan nomor proton bagi unsur P, Q, R, dan S. Saintis terdahulu seperti Dmitri Mendeleev telah menyusun unsur-unsur dalam jadual berkala berdasarkan pertambahan jisim atom. Walau bagaimanapun, kaedah ini telah ditolak kerana tidak dapat menentukan kedudukan beberapa unsur dengan betul. Kemudian, pada tahun 1913, Henry Moseley telah membina jadual berkala moden yang kita gunakan sehingga kini. Jadi, ini jadual berkala unsur yang kita gunakan kini. Kalau kita nampak, litium itu ada 3 nomor proton, beryllium ada 4 nomor proton. Jadi, kita boleh lihat dari kiri ke kanan nomor protonnya bertambah. Di soalan E1 Roman, nyatakan asas yang digunakan oleh Henry Moseley untuk membina jadual berkala unsur. Jadi kita sudah tahu, dia itu disusun mengikut pertambahan nomor proton. Seterusnya E2 Roman, susun unsur-unsur dalam 7.1 berdasarkan jadwal berkala unsur yang telah dibina oleh Henry Moseley. Jadi kita tahu, kita akan susun mengikut pertambahan nomor proton. Jadi jawabannya P, Q, R, S. Seterusnya, soalan 3 Roman, tentukan kedudukan unsur R dalam jadual berkala unsur. Terangkan jawapan Anda. Jadi dia ada 5 markah, jadi mesti ada 5 poin. Jadi macam mana kita mau tentukan melalui dia punya nomor proton. Jadi first kita tulis dulu dia punya susunan elektron, 285. Jadi kita tahu petala pertama ada 2 elektron, petala kedua ada 8 elektron, petala ketiga ada 5 elektron. Jadi kita tahu 3 petala yang berisi elektron, sebab itu dia terletak pada kala 3. Seterusnya, kita cek dia punya electrovalence. Elektron valence-nya ada 5, jadi dia terletak di kumpulan 15. Soalan B, Raja 7.1 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kereaktifan halogen terhadap pul besi panas. Sedangkan bahan P. Bahan P sebenarnya soda kapur. Sebab apa? Soda kapur di sini berfungsi untuk serap gas halogen. Kita tahu gas halogen ini beracun, jadi gas halogen yang berlebihan itu akan diserap oleh soda kapur untuk mengelakkannya tersebar ke sekeliling. Soalan B2 Roman, tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara Y2 dengan pul besi panas. Jadi jawapannya 2 mol ferrum bertindak balas dengan 3 Y2 menghasilkan 2 FeY3. Soalan 3 Roman, jadual 7.2 menunjukkan pemerhatian apabila halogen Y dan halogen Z ditindak balaskan dengan pul besi panas. Bandingkan kereaktifan halogen Y dan Z dengan pul besi panas. Terangkan jawapan Anda. Jadi, kalau dia bagi kita pemerhatian di situ, Y, pul besi panas menyala terang. Tapi kalau Z, pul besi panas membara malap. Jadi kita tahu Y mestilah lebih reaktif daripada Z, sebab dia menyala lebih terang daripada Z. Sebab apa? Saiz atom Y lebih kecil daripada Z. Jadi jarak antara nukleus dan electrovalence Y lebih dekat. Jadi kalau jaraknya makin dekat, daya tarikan antara nukleus dan elektron Y mestilah lebih kuat. Hal ini menyebabkan atom Y lebih mudah menerima elektron. Seterusnya, halogen Y adalah gas berwarna kuning kehijauan. Raja 7.2 menunjukkan tindak balas bagi halogen Y. Jadi halogen Y ini mungkin gas klorin. Terangkan mengapa sebatian E dan sebatian B mempunyai takat lebur dan takat didih yang berbeza. Jadi kalau kita nampak, pepejal E itu hasil tindak balas halogen Y bukan logam dengan natrium logam. Jadi dia menghasilkan sebatian ion. Oleh sebab itu, sebatian E mempunyai takat lebur dan takat didih yang lebih tinggi. Kerana sebatian E mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi lebih banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan yang lebih kuat. Seterusnya, gas B. Dia adalah hasil tindak balas halogen Y bukan logam dengan gas hidrogen bukan logam. Jadi kalau bukan logam bertindak balas dengan bukan logam menghasilkan sebatian kovalen. Sebab itu, sebatian B mempunyai daya tarikan van der Waals. Jadi haba yang sedikit diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul.